Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi berjumpa lagi kita pada hari ini Jadi cikgu gunakan medium yang lain pula untuk kita belajar pada hari ini. Okey, sekarang kita nak tengok, hari ini kita nak tengok why people don't always have balanced diet. Kenapa susah sangat kita nak diet dengan seimbang ataupun nak mengambil makanan dengan seimbang. Okey, tengok gambar background tu. Kenapa susah sangat nak diet? Sebab makanan sedap-sedap sangat kan? The first reason because kita ada favourite food. Sebab makanan kegemaran kita semua adalah makanan yang manis-manis, makanan yang berlemak, makanan yang macam-macam. Semua makanan tak sihat adalah makanan kegemaran kita. Nak dijadikan cerita sebenarnya pada zaman dulu-dulu susah sangat nak dapatkan makanan yang manis-manis ni. Jadi kita punya ancestor, datuk nenek moyang kita dulu sangat sukakan makanan manis sebab dia susah nak dapat. Tapi zaman sekarang ni kita punya the availability of sweet food ni senang sangat nak dapat. Senang sangat. Kita boleh jumpa kat mana-mana. Semua orang mampu nak beli makanan-makanan yang manis-manis ni. Jadi sebabkan kita ni terlalu suka sangat sugar dan terlalu senang untuk kita dapat, maka kita tends to overeating. Jadi sebab favourite food ni lah yang susahnya kita nak dapatkan balance diet. Disebabkan terlalu mudah nak dapatkan, because there is too easy to get our favourite food, jadi kita tends to overeating. Bila dah ada banyak sangat, kita nak makan banyak lagi. Tengok orang sekarang ni makan macam-macam kan, yang mukbang tu. Jadi sebabkan terlampau banyak makan, body mass sampai jadi lebih tinggi daripada recommended value, dan akhirnya dia akan menyebabkan obesity, di mana glukos ataupun tenaga yang berlebihan yang diambil tu akhirnya ditukarkan kepada bentuk fat, and this fat are being stored beneath our skin, dan akhirnya dia akan leads kepada obesity. Okay. Di samping itu, dia punya faktor-faktor yang lain ialah sebabkan terlalu mudah untuk kita take away makanan yang processed food. Okay. Contohnya, mudah sangat nak jumpa makanan processed food dekat Foodpanda lah, McDonald delivery lah, KFC delivery lah, macam-macam kan, Pizza Hut delivery lah. Terlalu mudah untuk kita dapatkan makanan yang berproses ni. Dan selain daripada itu, dekat rumah kita kalau kita lihat, banyak dicipta mesin-mesin untuk memudahkan kerja kita. For example, mesin basuh, kita dah tak payah dah nak sental-sental baju, sampai kan basuh pinggan pun guna mesin. Okay, semuanya mesin tu memudahkan kerja kita dan menyebabkan kita ada lebihan tenaga yang sangat banyak. And this extra energy will be stored as fat akhirnya. Dan akhirnya kalau masalah ni sangat serius, dia akan boleh leads to another disease such as diabetes, cancer, high blood pressure as well as heart disease. Okay, ni sangat membimbangkan. Jadi apakah solution kepada masalah overeating ni? Apakah solution masalah kepada tenaga yang tidak digunakan ni? Apakah solution untuk mengurangkan fat-fat yang ada dekat dalam kita punya badan ni? Okey, yang pertama ialah mungkin kita boleh jadikan, ini adalah dari segi teori mungkin kita susah sikit nak jumpa pada kehidupan seharian kita. The first one is to make fatty and sugary food more expensive. Tapi yang kita lihat sekarang, makanan yang sihat tu lagi murah daripada makanan yang makanan yang sihat tu lagi mahal daripada makanan yang tak sihat. Kalau kita tengok makanan yang clean food selalunya lebih mahal berbanding dengan food yang sedap ni, yang banyak gula, yang banyak lemak. Okay, second, get people to take more exercise. Macam mana kita buat manusia supaya lebih suka untuk exercise? Pertama, yang boleh dilakukan ialah kita change the design of city, di mana dekat city tu kita kurangkan penggunaan kereta ataupun kenderaan-kenderaan. Kita banyak galakkan rakyat-rakyatnya berbasikal ataupun berjalan kaki. Tapi kita lihat kat sini situasinya agak kurang sesuai kalau kita nak aplikasi di Malaysia, sebab cuaca Malaysia yang sangat
Panas berbanding dengan kalau kita lihat di negara-negara Eropah ataupun Jepun, ramai rakyat dia berbasikal ataupun jalan kaki pergi ke mana-mana sebab cuaca dia tidak terlalu panas seperti di Malaysia kita di kawasan Asia. Yang kelima, to prevent sugary food sold in school. Yang ini kita dah jalankan di mana kita menghalang daripada makanan yang mempunyai sugar yang tinggi dijual di kawasan-kawasan sekolah, dan dalam pada masa yang sama kita boleh buat, kita stop TV company advertising sugary food. Tapi itu bukan yang kita lihat di kaca TV kita sekarang di mana iklan seperti tidak dikawal. Banyak makanan-makanan yang tidak sihat dipamerkan di televisyen. Okey. Kalau kamu ingat lagi pada pelajaran yang lepas, kita dah belajar apakah penyakit-penyakit yang boleh timbul ataupun disease yang boleh kita dapat akibat daripada kekurangan nutrien. Contohnya kalau kekurangan vitamin B akan dapat beriberi, kekurangan vitamin C you get scurvy, kekurangan vitamin D kita dapat ricket and so on. Kalau kekurangan protein kita dapat kwashiorkor, kekurangan deficiency in vitamin A kita boleh dapat night blindness and so on. Itu adalah penyakit-penyakit yang terhasil akibat daripada malnutrition ataupun kekurangan dan kelebihan. Kekurangan ataupun berlebihan makan. Tapi macam mana kita nak atasi? Pertama, kita lihat di sini how to tackle deficiency disease. The first one project yang telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Sedunia ialah pertama, kalau kita lihat kebanyakan negara dia punya makanan ruji yang utama adalah beras ataupun nasi ataupun dari sumber yang dia buat daripada gandum. Dengan itu mereka telah melakukan genetic engineering which they make the wheat seed that are used to produce vitamin. Selalunya kalau kita contohnya rakyat-rakyat di Malaysia kita makan beras yang biasa kan, ataupun daripada gandum-gandum yang dibuat daripada gandum yang biasa. Tapi di sini untuk negara-negara yang mengalami kekurangan nutrien, dia jalankan genetic engineering kepada gandum ataupun wheat tu tadi ataupun rice tu tadi supaya that wheat or rice can produce extra vitamin. Di mana kalau kita makan beras tu, makan nasi tu atau makan gandum tu, kita dapat vitamin terus. Okey. Dengan cara ini memudahkan lagi rakyat-rakyat atau manusia easy to get vitamin and mineral without changing what they eat. Kita tak boleh cakap, okay, mulai hari ni awak tak boleh makan beras, tak boleh makan nasi, mulai hari ni awak tak boleh makan gandum. Tak boleh cakap macam tu sebab itu adalah gaya hidup mereka. Apa yang kita boleh buat ialah kita fortified dia punya gandum tu dengan vitamins. Ini adalah salah satu projek yang telah dijalankan iaitu Golden Rice. Kamu kena ingat Golden Rice. Apa itu Golden Rice? Golden Rice ni adalah sejenis padi yang telah dilakukan genetic engineering di mana saintis develop rice plant that produce vitamin A. Kalau kita tengok dalam gambar tu, dalam gambar ni kan. Jadi beras ni berwarna kuning. Bermaksud beras ni mengandungi vitamin A. Jadi kalau makan nasi yang mengandungi vitamin A ni, secara automatik orang tu dapat vitamin A. Okey. Kalaulah projek ni berjaya, maka sesiapa yang makan nasi tu dia boleh menghalang daripada dapat blind. Okey. Okey, sebagai satu tugasan untuk kamu buat, saya nak kamu buat awareness ataupun kempen untuk emphasize the importance of maintaining health in preventing disease such as heart disease, hypertension, diabetes, skin cancer dan juga lung cancer. Kamu pilih antara 1, 2, 3, 4, 5 disease ni, pilih satu. Jadi contohnya kamu pilih heart disease ni, saya bagi contoh kamu tengok kat sini. Kat sini, protect your heart. Bagi buat poster yang macam ni untuk create awareness kepada orang ramai supaya dia menjaga kesihatan jantung dia. Buat poster macam ni, okey? Kamu boleh pilih salah satu daripada 5 penyakit ni. Lepas tu nanti hantar dekat Telegram mengikut kelas. Alright? Okey, ini adalah panduan bagaimana nak buat projek tersebut.
Bahagi dalam satu kelas, bagi kepada 5 kumpulan. Kumpulan pertama buat heart disease, kumpulan 2 hypertension, kumpulan ketiga skin cancer, kumpulan 4 lung cancer. Lepas tu kamu buat poster mengikut kreativiti masing-masing. Kalau kamu nak lukis guna kertas kat rumah pun boleh, ataupun nak buat poster digital pun boleh. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okay? Tujuan dia adalah untuk create awareness supaya orang ramai mengamalkan mengamalkan kesihatan supaya tidak dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan ada 4 ke 5 tadi. 4 saja. Okey. Cuba kita tengok kejap slide sebelumnya. Heart disease 1, hypertension 2, 3, 4, 5 skin cancer. Apa yang dia tinggal? Skin cancer, hypertension. Okey, sorry, ada tambahan lagi satu 4. Tambahan group yang kelima adalah kumpulan diabetes. Okey, kamu boleh gunakan tak kisahlah apa-apa jenis media pun boleh gunakan. Okey, lepas tu nanti submit poster tu dekat Telegram channel. Boleh tu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Untuk video ni mungkin ada video yang akan datang, cikgu akan bagi. Sebab ni baru je 11 minit saja. Nanti kita akan masuk next topic iaitu digestion. Okay, next topic on the next video. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.